Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi audio okey tak? Ya. Audio okey tak? Minta maklum balas ya. Minta maklum balas sebab tadi audio ada masalah. Jadi minta maklum balas jika audio okey ke tidak. Jadi jika audio okey, sila beritahu kepada saya audio okey. Ya. Saya mungkin tadi ada berlaku, saya syak ada gangguan. Saya sebenarnya tak tahulah gangguan ini disengajakan ke, gangguan ini teknikal ke apa, tapi saya ingin feedback daripada anda. Ya. Jadi audio okey tak? Boleh dengar tak? Boleh tolong message audio clear tak clear? Ya, saya tunggu message. Atau beri thumbs up kalau audio okey. Ya. Jadi sementara menunggu mesej daripada anda, saya minta maaf tadi ada gangguan audio. Okey. Tadi ada gangguan audio. Dan gangguan audio ini saya tidak boleh pastikan ianya dari luar ada gangguan ataupun okey, Tun Perak, terima kasih. Ataupun ianya teknikal dari belah saya, tapi setakat yang saya lihat ini mungkin gangguan pihak lain. Okey. Tak apa. Kita harap tak ada gangguan lepas ini ya. Okey, ya, Amada, terima kasih. Okey, saya ulangi ya. Jadi isu siasatan terhadap dakwaan yang dibuat terhadap Hakim Muhammad Nazlan ni ada pelbagai interpretasi. Okey. Interpretasi daripada ahli politik, interpretasi dalam media sosial. Okey, pelbagai interpretasi yang saya lihat tidak tepat. Okey. Kalau interpretasi dari ahli politik, saya lihat berat kepada mungkin kepentingan atau mungkin mereka tersalah tafsir ya, perundangan dan sebagainya. Jadi contohnya kalau kita lihat Anwar di AP dan sebagainya, ada yang kata SPRM tidak boleh siasat isu Hakim Nazlan ni kerana menjadi konflik dan sebab ianya pemisahan kuasa ni terganggu gugat dan sebagainya. Jadi saya rasa interpretasi perundangan yang diberikan tidak begitu tepat. Okey. Dan belah penyokong Najib pula boleh siasat sebab ini sebab itu. Jadi sebab-sebab yang diberikan dari sudut perundangan ni tidak tepat. Okey, jadi inilah matlamat live hari ini. Okey, inilah matlamat siaran hari ini, iaitu dari sudut perundangan. Apakah maksud siasatan terhadap dakwaan yang dibuat terhadap Muhammad Nazlan? Adakah SPRM wajar siasat? Ya, apakah interpretasinya dari sudut perundangan? Ya. Jadi bila masuk babak perundangan, kita jangan buat interpretasi sendiri dan kita jangan pula pergi tanya ahli politik. Sebab bila masuk babak perundangan, kita tanya pakar perundangan. Dan untuk tujuan itu, saya sekarang akan mainkan klip audio penjelasan yang ringkas, tepat dan padat oleh Peguam Tersohor Muhammad Hanif Katri Abdullah. Jadi saya sarankan anda beri tumpuan kepada penjelasan Muhammad Hanif yang saya akan mainkan sekarang ya, dan hayati apa yang Tuan Hanif beritahu. Kemudian setelah habis audio tersebut, saya akan kembali dan membuat ulasan lanjut. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, diharap audio clear. Jadi saya akan mainkan audio Muhammad Hanif Katri Abdullah. Jadi dengar ya. Kita tak nak buat tafsiran sendiri. Jadi kita dengar apa yang Tuan Hanif kata. Dengan isu berkaitan dakwaan atau alegasi yang muncul dalam laporan portal Malaysia Today oleh RPK tersebut, berhubung dengan kononnya ada sejumlah wang tertentu yang masuk dalam akaun peribadi Hakim Nazlan, Hakim SRC
bersabit daripada sumber yang diwas-waskan, iaitu Jolo dan sebagainya. Itu dalam lingkungan 20 hari bulan April yang lalu. Pada 21 April, secara bermaruah dan dengan tepat sekali, Hakim Nazlan telah membuat laporan polis supaya kepalsuan laporan Malaysia Today dapat disiasat oleh pihak polis. Itu yang pertama. So, apabila ada laporan dibuat terhadap kandungan portal Malaysia Today, maka pihak berkuasa wajib siasat. Siasat apa? Siasat sama ada asas atau tidak untuk Malaysia Today membuat dakwaan tersebut. Dan keduanya, jika tiada asas, maka mereka wajar teruskan siasatan lanjut dengan meminta bantuan pejabat peguam negara Malaysia supaya berhubungan dengan pejabat peguam negara di United Kingdom dan pihak berkuasa di United Kingdom melalui MLA dan Interpol untuk menahan, menyiasat, menangkap dan membawa pulang RPK ke Malaysia sekiranya ada apa-apa jenayah yang telah dilakukan, jika ianya adalah satu pemalsuan fakta. Yang keduanya, tetapi jika terdapat asas daripada siasatan polis bahawa apa yang dikatakan oleh Malaysia Today itu ada asas, maka semestinya lah kemudian daripada itu laporan NGO yang dibuat kepada SPRM semalam boleh dimulakan. Tapi SPRM tidak wajar mulakan siasatan berkaitan laporan NGO sekarang, kerana sebelum daripada itu sudah ada laporan polis daripada hakim itu sendiri. So, cara terbaik untuk perkara ini sebenarnya bagi saya adalah untuk pejabat peguam negara yang sebenarnya memang tidak terlibat dalam mana-mana siasatan jenayah, tetapi di atas keadaan seperti ini, di mana ada tindakan siasatan oleh SPRM kerana ada laporan NGO dan tindakan siasatan oleh polis kerana ada laporan Nazlan, Hakim Nazlan sendiri, maka pejabat peguam negara wajib tuduhkan suatu pasukan siasatan khas supaya tidak bertindak kerja, supaya kerja dapat dilakukan dengan teratur. Sahkan dulu ada atau tidak asas portal Malaysia Today. Kalau tiada, maka teruskan siasatan terhadap RPK dan Malaysia Today. Kalau ada asas, barulah SPRM boleh teruskan dengan Hakim Nazlan. Tetapi yang penting di sini, undang-undang, kedaulatan undang-undang menentukan tidak ada sesiapa berada di atas pada undang-undang, walaupun ke bawah duli yang di-Pertuan Agong maupun raja-raja, apatah lagi kalau ianya adalah hakim sekalipun. Jadi pandangan yang mengatakan bahawa kononnya siasatan tidak boleh dibuat terhadap hakim dan wajar ditubuhkan tribunal adalah tidak begitu tepat dalam pandangan ringkas dan rendah diri saya. Kerana tribunal cuma akan dibuat bagi tujuan untuk mengambil tindakan perjawatanan terhadap hakim tersebut. Tapi kalau kes jenayah perlu disiasat. Aligasi jenayah, bukan kes jenayah lagi, aligasi jenayah perlu disiasat oleh pihak berkuasa. Ianya tidak boleh diambil alih oleh mana-mana tribunal. Dan tribunal tidak akan mempunyai kuasa atau bidang kuasa untuk mengambil pertuduhan berkaitan dengan siasatan tersebut. Jadi ini pun pihak pemimpin-pemimpin politik wajar faham terlebih dahulu. Sebelum saya boleh nampak kenapa mereka khawatir ataupun kenapa mereka keluarkan kenyataan-kenyataan yang menyoal isu berhubung dengan kenyataan SPRM nak siasat Hakim Nazlan. Akhir sekali, bagi saya, isu SPRM ni ada sedikit perbezaan, ada sedikit kemusykilan. Kerana pada Januari tahun ini, kita telah sama-sama huraikan beberapa kali peri pentingnya SPRM menasihatkan pejabat peguam negara untuk tubuhkan jawatan kuasa siasatan khas terhadap Azam Baki, Pesuruhjaya SPRM sendiri, berhubung dengan isu pelaburan saham. Jadi memandangkan mereka sendiri gagal untuk mematuhi suatu cadangan kedaulatan undang-undang, rakyat khawatir. Kenapakah sekarang ini mereka dengan serta-merta ingin campur tangan berhubung dengan menyiasat Hakim Nazlan, sedangkan Hakim Nazlan sudah pun membuat laporan polis yang wajar disiasat oleh polis terlebih dahulu. Dan saya juga memintalah
supaya pihak pejabat peguam negara dalam kes ini serta-merta tubuhkan suatu jawatan kuasa siasatan khas supaya tidak ada negativiti, tidak ada persepsi negatif dan sebagainya. Dan laporan polis Hakim Nazlan serta laporan SPRM NGO boleh disiasat secara bersesama oleh jawatan kuasa tersebut. Ya, saudara-saudari, itu adalah penjelasan daripada Tuan Hanif Katri. Ya. So, jangan kita rujuk kepada ahli politik. Boleh tak SPRM siasat, boleh tak perlu tak polis siasat dulu dan sebagainya. Kita jangan rujuk interpretasi ahli politik. Interpretasi kena betul, sebab kena betul. Jadi kita rujuk kepada peguam, dan menurut Muhammad Hanif Katri Abdullah, ringkasannya, rumusannya, Muhammad Nazlan telah dengan segera sehari selepas tuduhan dakwaan dilemparkan oleh seorang daripada luar negara, ya, dia terus membuat laporan polis agar siasatan boleh dilakukan terhadap kepalsuan dakwaan itu. Dan dakwaan itu memang tidak ada bukti yang ditampilkan bersama. Ya. Dan kemudian seterusnya, semalam satu NGO telah membuat satu laporan SPRM. Ya. Jadi ikut turutannya, itu yang dijelaskan oleh Tuan Hanif. Anda ulang balik siaran. Ikut turutannya, seharusnya siasatan dimulakan oleh pihak polis. Dan secara terperinci Hanif telah jelaskan berhubung siasatan yang harus dilakukan, ya, bagi melihat, ya, jika ada bukti, ada apa yang telah boleh diberikan oleh pihak yang telah membuat pendedahan, ya, yang setakat ni hanya cerita je. Okey. Dan seterusnya, jika ada bukti, jika ada asas, baru SPRM memulakan siasatan. Sebaliknya, jika pihak yang membuat pendedahan tu tidak boleh menampilkan bukti ataupun jika tidak ada asas menerusi siasatan polis, maka usaha perlu dilakukan dengan pihak-pihak berkaitan dari luar negara, pihak berkuasa luar negara, untuk menyiasat orang yang telah membuat dakwaan tersebut. Ya. Jadi untuk melancarkan penyiasatan ini, kerana supaya tidak berlaku pertindanan, supaya pihak yang betul melakukan siasatan dulu sebelum SPRM dan sebagainya. Jadi perlu tubuh satu jawatan kuasa siasatan bebas, dan di sini peguam negara boleh memainkan peranan, ya. So ini yang telah dijelaskan oleh Muhammad Hanif Katri. Jadi tidak benar kalau ada pemimpin berkata SPRM tidak boleh siasat dan sebagainya. Tidak begitu tepat, tidak begitu jitu. Dia boleh siasat kalau ada asas untuk siasat jika melibatkan jenayah, tetapi perlu ikut turutan, ya, kerana Muhammad Nazlan telah membuat laporan polis. Awal-awal dia sendiri yang buat laporan, dia sendiri yang minta siasatan atas kepalsuan dakwaan yang dibuat oleh pihak dari luar negara, ya. So Nazlan sendiri telah meminta siasatan dilakukan. Jadi saya pelik apabila Azam Baki keluar dan membuat press statement, ya, sidang media, dan mengumumkan siasatan terhadap Nazlan. Saya pelik. Dan saya rujuk anda kepada satu live yang telah saya buat semalam di YouTube Regi J.C. Ritauddin, di mana saya memberitahu ada tanda-tanda, ya. So saya rujuk tajuk live tersebut, tanda-tanda jelas serangan terhadap Muhammad Nazlan ni terancang dan berniat jahat. Tapi ini tanda-tanda lah, ini bukan satu benda yang saya boleh pastikan, tapi tanda-tanda jelas, ya. Saya dah beritahu semalam, rujuk ya live tersebut di YouTube Regi J.C. Ritauddin, saya dah beritahu semalam, semestinya kalau ada bukti itu berasal dari Malaysia.
maka mesti ada penyampai maklumat yang telah menyalurkan maklumat dan bukti ni ke luar negara. Persoalan pertama, mengapa salur ke luar negara? Jika dah anda dah ada maklumat dan bukti, mengapa tak terus pergi ke SPRM dan tampilkan bukti tersebut, tampilkan maklumat tersebut untuk memulakan siasatan, dan seterusnya selepas dibuat laporan SPRM buat sidang media? Mengapa orang yang memberi maklumat itu tidak melakukan perkara itu? Mengapa dia salur ke luar negara? Seterusnya, orang yang mendedah di luar negara tak dedah mana-mana bukti atau maklumat. Sekiranya ada maklumat atau bukti yang disalurkan, dia tidak dedah. Dia hanya dedah satu cerita, dakwaan, ya, yang boleh dikatakan tanpa asas yang kukuh, ya. Selepas dia buat dakwaan itu, pihak dalam negara yang berkait, yang dikatakan berkait dengan Najib, menekan untuk siasatan SPRM dibuat dan laporan SPRM dibuat oleh pihak dalam negara untuk melakukan siasatan berdasarkan laporan pendedahan di luar negara yang sekadar cerita, sekadar dakwaan tanpa bukti, ya. Jadi mengapa ikut laluan itu? Sebab saya kira mungkin kalau esok didapati menerusi siasatan tidak ada apa-apa bukti, tidak ada apa-apa kesalahan yang dilakukan, orang tidak boleh, mungkin mereka fikir orang tidak boleh buat apa-apa sebab pendedahan dilakukan di luar negara, bukan di sini. Mungkin tak ada bukti pun, mungkin sekadar cerita dakwaan kosong. Jadi seeloknya benda ni juga melibatkan siasatan, dan saya ada sentuh semalam, juga melibatkan siasatan pihak yang membuat dakwaan. Dan untuk itu, disebabkan Muhammad Nazlan telah membuat laporan polis awal-awal, jadi polis menyiasat dulu, iaitu menyiasat pihak di luar negara bagi mendapatkan bukti dan asas-asas bagi melihat sekiranya siasatan lanjut terhadap Muhammad Nazlan dan dakwaan itu perlu dilakukan oleh SPRM. So, bila SPRM mendahului, dia jadi lagi pelik. So, itu adalah penjelasan ulasan saya, dan tadi anda perlulah dengar penjelasan Muhammad Hanif Katri. Anda kalau tak dengar, anda ulang balik siaran dan anda dengar penjelasan 5 minit pendek, penting. Okey, jangan buat anda yang sendiri, dengar, ya. So, lagi satu yang disentuh oleh Muhammad Hanif, dan saya setuju benda ni dan saya nak tambah, ya. Masa Azam Baki dulu, dia ketua Pesuruhjaya SPRM. Okey. Dia sendiri, ya, mulut dia, bukan mulut saya, mulut siapa, dia sendiri mengaku akaun saham milik dia, trading milik dia telah digunakan untuk pembelian saham dalam jumlah yang besar pada ketika dia masih memegang jawatan besar dalam SPRM. Sebelum dia dilantik menjadi ketua Pesuruhjaya lah, dululah. Dia ada membuat urus niaga melibatkan pembelian saham dalam jumlah yang besar. Jadi dari banyak sudut sebenarnya dia telah melakukan kesalahan, sebab akaun trading dia digunakan, dan sebagai penjawat awam berjawatan tinggi itu, menurut pekeliling tertentu, dari sudut pengisytiharan harta, dia memiliki harta yang lebih jauh melangkaui daripada apa yang dibenarkan, dan timbul persoalan, adakah ianya diisytiharkan, perlu disiasat. Kemudian dari sudut Suruhanjaya Security, dia telah melanggar undang-undang, perlu disiasat. Dari sudut SPRM pula timbul persoalan, adakah dia menyalahgunakan kedudukan atau kuasa dia, kerana pembelian saham itu dengan adanya jawatan tinggi ini mungkin melibatkan rasuah, di mana dengan jawatan itu, apabila anda memiliki saham yang sebegitu besar, mungkin ianya boleh dikaitkan dengan satu urus niaga berkepentingan menggunakan jawatan, di mana Azam Baki akan mendapat manfaat dalam jangka masa yang lama apabila saham itu dijual kelak pada harga lebih tinggi, ya. Mungkin atas dasar tertentu, atas perjanjian tertentu, dia telah dijualkan saham pada harga tertentu,
dengan pengetahuan bahawa ia akan membawa balik satu nilai yang lebih besar pada masa akan datang. Jadi perlu disiasat dari sudut rasuah. Jadi Azam Baki adalah Ketua Pesuruhjaya SPRM, satu agensi berkait kerajaan atau agensi kerajaan. Jadi untuk menyiasat Azam Baki tidak boleh terajui agensi tersebut. Jadi Azam Baki perlu letak jawatan atau bercuti. Bercuti. Wajib dia cuti. So Suruhanjaya Suruhanjaya Security memang ada lakukan siasatan. Dan setelah Suruhanjaya Security memulakan siasatan, Suruhanjaya Security ada keluarkan kenyataan bahawa sebenarnya Azam Baki dia cuba memberitahu bahawa akaun trading dia digunakan oleh adik dia. Di situ pun dia dah langgar Akta Suruhanjaya Security. Tetapi Suruhanjaya Security mengesahkan setelah tempoh tertentu bahawa Azam Baki sebenarnya ada kawalan penuh terhadap akaun trading dia. Jadi persoalan dia, siapa menipu? Suruhanjaya Security menipu ke Azam Baki menipu? Timbul syak. Sebab apa timbul syak? Pada masa Suruhanjaya Security melakukan siasatan, Azam Baki selaku Ketua Pesuruhjaya SPRM telah memulakan siasatan terhadap Suruhanjaya Security. Jadi secara tidak langsung ini boleh dikira mempengaruhi Suruhanjaya Security, menekan Suruhanjaya Security. Awak nak siasat saya siasat awak. Dan orang yang siasat Suruhanjaya Security adalah orang yang sedang disiasat oleh Suruhanjaya Security. Jadi ini akan mempengaruhi siasatan. Disebabkan itu, siasatan itu sudah cacat, siasatan itu sudah tidak boleh diterima. Jadi wajib Azam Baki dicutikan dan wajib satu jawatan kuasa bebas ditubuhkan untuk mengkoordinasikan agensi-agensi berkaitan yang melakukan siasatan terhadap Azam Baki dengan telus tanpa pengaruh Azam Baki. Ini tidak, Azam Baki masih Ketua Pesuruhjaya. Jadi dia sebenarnya mengawal siasatan terhadap diri dia. Kerana dia melakukan siasatan terhadap Suruhanjaya Security, menekan Suruhanjaya Security. Kemudian SPRM nak lakukan siasatan terhadap Azam Baki, tak boleh. Sebab akan jadi pelik. SPRM siasat ketua dia sendiri, sudah tentu ketua akan kawal macam mana siasatan dilakukan terhadap diri dia. Jadi semua ni menunjukkan SPRM tidak menurut rule of law, dan Perdana Menteri seharusnya tidak mengambil berpihak dalam hal ini. Tetapi dia mengambil bahagian dan seolah-olah menyokong Azam Baki secara tidak langsung lah, bukan secara langsung, dan memberitahu siasatan ini sudah dijalankan, inilah penemuannya, jadi dia nasihatkan orang supaya terima keputusan. Itu tak boleh, itu dah memihak. Tak boleh. Perdana Menteri seharusnya meminta Peguam Negara menjalankan tugas dia supaya Peguam Negara boleh menasihati kerajaan dan juga SPRM untuk melakukan yang betul, iaitu merehat dan menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk melakukan perkara yang betul, iaitu merehatkan Azam Baki supaya siasatan yang betul benar-benar telus boleh dilakukan. Tapi Peguam Negara tidak memainkan peranan dan fungsi dalam benda tu, dan rule of law terabai. Dan Azam Baki kini seolah-olah telah membebaskan diri dia sendiri daripada pertuduhan jenayah, dan kemudian sekarang ingin menyiasat orang lain. Kredibiliti SPRM sudah tercala teruk, orang tak percaya. Itu pun dalam kes ini polis dah lakukan siasatan, SPRM cuba mendahului, Azam Baki cuba mendahului. Jadi ada kepentingan ke Azam Baki ini? Ini adalah persoalan-persoalan yang perlu ditanya. Okey. Jadi itu sahaja pencerahan saya. Sekarang saya akan buka kepada soalan. Okey. Dan saya rujuk anda kepada live saya semalam, jangan lupa ya. Berhubung perkara ni, jadi anda rujuk ya. Okey. Kinfis mudah cakap mengapu bagai kredibiliti dari luar negara. Saya tak kisah siapa yang mendedahkan. Yang penting
bagi saya kepelikan di sini, saya beritahu ya, saya ulang ya, maklumat andai kata ada, bukti andai kata ada, semestinya dari Malaysia. Persoalannya, mengapa salur kat luar negara, kemudian minta orang luar negara dedah, itu pun tak dedah bukti. Kemudian berdasarkan pendedahan yang sekadar cerita sahaja, SPRM mendahului pihak polis dan ingin melakukan siasatan, sedangkan Muhammad Nazlan, sebaik saja cerita tu keluar, dia dah buat laporan polis. Jadi seharusnya sekarang ada koordinasi dan peguam negara memainkan peranan. Seperti, itu menubuhkan jawatan kuasa siasatan khas. Dan polis menyiasat dulu, terlebih dahulu, pihak dari luar negara tu ada bukti ke tidak, ada asas ke tidak untuk memulakan siasatan lanjut melibatkan mungkin SPRM. Itu baru betul, turutan yang betul. Jadi sekarang semuanya, kepelikan dia makin bertambah lah, bagi apa yang saya lihat lah, ini peribadi saya lah, makin bertambah. Okay? Dan yang lebih pelik lagi, ini saya nak sentuh sikit. Kes berjalan di mahkamah, benda disabitkan di mahkamah, Najib disabit bersalah di mahkamah. Oh, itu fitnah. FBI telah mendedahkan carta aliran skema aliran wang yang secara tidak langsung sudah disahkan benar apabila Roger Ng didapati bersalah di mahkamah US, dan skema aliran wang ini turut menunjukkan Najib dan anak tiri dia terima 4 bilion ringgit lebih dana 1MDB. Oh, itu semuanya fitnah. Maknanya semua fitnah. Kalau babak Najib ni, biar 10 negara siasat, biar 10 mahkamah siasat, tapi mahkamah media sosial orang-orang Najib ni, mereka lebih cerdik. Semuanya fitnah. Maknanya di Mahkamah Amerika Syarikat ni, FBI ni, setiap seorang ni semuanya telah disogok mungkin, ya? Dengan bukti, bukan hanya sekadar skema aliran wang, bukti-bukti kukuh, sehingga Roger Ng disabit. Roger Ng bukan calang-calang orangnya, dia bekas pegawai tinggi Goldman Sachs, didapati bersalah atas skema aliran wang yang sama yang telah mendapati 4 bilion lebih masuk akaun Najib dan anak tiri dia. Oh, ini semua dia akan senyap benda ni. Takkan juri, ya, panel juri, ramai orang tu semuanya disogok. Takkan disogok oleh orang Malaysia. Oh, benda ni mereka akan senyap. Mereka suruh panggil orang ni masuk ke dalam mahkamah. Mengapa tak panggil orang ni? Mengapa tak panggil orang tu? Tapi bila saya cadangkan mengapa tak panggil FBI untuk jadi saksi, mereka senyap. Mereka akan kata Zeti. Walhal Zeti telah ditawarkan kepada pasukan Najib. Pasukan Najib tolak dulu. Sekarang tiba-tiba sebab dah terdesak, sebab Mahkamah Persekutuan nak buat keputusan, jadi tiba-tiba nak timbulkan isu Zeti. Walhal benda ni dah lama dalam pengetahuan Najib. Kemudian Muhammad Nazlan yang dituduh ni, dialah orang pertama yang berkata isu 2.6 bilion ni adalah cerita dongeng. Apa yang dia kata tu betul, sebab Najib dah mengaku. Sebab Najib dalam temu ramah Al Jazeera telah mengaku bahawa dia hanya anggap itu adalah derma Raja Arab Saudi. Kita tak payah dengar cerita siapa-siapa lagi, atau cerita blogger ke siapa. Dengar je Najib. Dia hanya menganggap. Maknanya anda telah ditipu sebelum PRU 14 apabila anda diberitahu bahawa ianya sah derma Raja Arab Saudi. Pendedahan Najib dalam Al Jazeera bermakna Najib mengaku tidak ada bukti ianya derma dari Raja Arab Saudi kepada diri dia untuk digunakan dana tersebut. Maknanya ditipu. Maknanya sah. Apa yang Hakim Nazlan kata betul. Kemudian panel juri, panel hakim, 3 hakim Mahkamah Rayuan, apa yang dia kata betul. Itu cerita dongeng, ya. Dan mereka dah jelaskanlah mengapa mereka kata cerita dongeng. Oh, semua tak boleh diterima. Itu menerusi proses mahkamah. Orang Najib ni tak boleh terima. Tapi dakwaan terhadap Muhammad Nazlan ni adalah satu cerita yang dibongkarkan dengan cara yang pelik,
Ya, orang yang ada maklumat dia tak buat laporan SPRM, dia salur kepada orang luar negara, kemudian orang luar negara setakat keluar cerita dah mula siasatan. SPRM mendahului polis, dia buat siasatan. Okey. Kemudian perlu disiasat di mahkamah media sosial ni, orang-orang penyokong Najib ni dah putuskan memang Nazlan ni bersalah. Itulah credibility orang-orang penyokong Najib ni tak ada langsung. Ini adalah kerja kumpulan yang amat terdesak. Ya, okey. Wan bin Din. Okey. Ya, memang pelik pejabat peguam negara ya, Tun Perak Zamzani Abdul Ghani. Rasanya satu dunia ketawakan Malaysia tidak dapat dinafikan lagi. Bila mana hakim yang dijatuhkan hukuman pada tertuduh dan sekarang tertuduh pula. Okey. Apa pun sekarang ni minta orang-orang yang Najib ni daripada yang selalu di media sosial ni, daripada duk cakap merapu nak panggil orang ni panggil orang tu, yang peguam ni Najib sendiri dalam mahkamah tak boleh buktikan perlu panggil orang ni, perlu panggil orang tu. Orang-orang penyokong Najib di luar ni lebih pandai, nampaknya lebih pandai dari peguam mereka sendiri. Sebab dia pun nak spin, dia pun nak pengaruhi makcik-makcik, pakcik-pakcik semua yang tidak faham perbicaraan 1MDB ni. Mereka akan spin di media sosial, kena panggil orang ni, mengapa tak panggil orang tu. Pergi tanya orang-orang Najib, penyokong Najib ni, mengapa tak tekan kerajaan Malaysia untuk berurusan dengan kerajaan Amerika Syarikat untuk meminta bantuan DOJ dan FBI agar saksi-saksi FBI boleh turun ke Malaysia untuk menjadi saksi, supaya skema carta aliran wang dengan bukti-bukti kukuh tu yang sudah lebih kurang disahkan dapat ditampilkan di sini. Cuba tanya mereka mengapa peguam negara tidak membuat secara umum satu inisiatif untuk menghantar satu pasukan untuk berurusan dengan pihak-pihak sana dan menjadi pemerhati dalam kes 1MDB di sana, supaya maklumat-maklumat yang terkumpul, hasil-hasil siasatan oleh pihak berkuasa di sana boleh dibawa ke sini bagi perbicaraan di sini. Cuba tanya. Memang banyak yang pelik ni bukan belah orang lain, belah pasukan Najib yang saya lihat. Dan lagi satu, mereka petik nama Zeti. Ingat ya, Zeti ni kes Zeti lah. Esok orang nak siasat Zeti, saya tak ada halangan lah. Tapi mereka cuba campur adukkan dengan kes Najib, sedangkan bukti yang kononnya pasukan Najib nak tampilkan tu adalah bukti yang sebenarnya Najib sudah tahu, pasukan Najib sudah tahu pada masa perbicaraan awal di Mahkamah Tinggi. Dan pendakwaan pada masa tu tawar kepada Najib untuk panggil Zeti, mereka tolak. Sekarang tertiba nak bawa balik bukti yang sama tu dan bercerita nak panggil Zeti. Ini kononnya bukti baru. Jadi benda ni sudah dibongkarkan. Rupa-rupanya sebenarnya pernah ditawarkan. Dan apa pun tiada kaitan dengan kes SRC, kerana pada ketika ada aliran wang ke suami Zeti ke apa ke, SRC belum ditubuhkan lagi, tidak ada kaitan dengan SRC, sudah is already established. Jadi tak payah nak di media sosial bawa cerita yang tidak benar, mendahului mahkamah. Okey. So ini yang anda kena tanya orang-orang penyokong Najib ni, pentaksud Najib, blogger Najib dan sebagainya. Lagi satu, bila sebut Zeti nak cuba kaitkan dengan Tun. Saya nak ulang, setiap seorang yang terlibat dalam pendedahan 1MDB ni, semuanya adalah, majoritinya adalah lantikan di bawah pentadbiran Najib.
Zeti bukannya cuba tanya, cuba selidik, Zeti ni lantikkan siapa? Lantikkan Tun lah. Cuba tanya, cuba selidik. Muhyiddin Yassin yang memainkan peranan yang besar dulu mendedahkan skandal YMDB, dia dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri dan timbalan Presiden UMNO di bawah pentadbiran Najib. Dia adalah antara watak utama yang terlibat dalam pendedahan. Abdul Ghani Patail yang akhirnya dipecat oleh Najib, Peguam Negara, dia lantikkan bawah zaman siapa? Zaman Najib. Abu Kasim, Ketua Pesuruhjaya SPRM, yang antara watak dalam pendedahan berkaitan YMDB, lantikkan bawah zaman siapa? Zaman Najib. Orang-orang lantikkan bawah zaman Najib yang terlibat dalam pendedahan, tapi pentaksub Najib ni, blogger Najib ni, tuding sana, tuding sini, oh ni fitnah orang ni, fitnah orang tu. Walhal watak-watak utama semuanya lantikkan bawah zaman Najib. Ini fakta yang boleh saya sahkan. Mereka hanya bercerita, pandai tuding jari. Fikir, ya. Okey. Ada lagi soalan? Okey. Alright. Itu sahaja saya nak jelaskan sedikit berkenaan dengan isu Muhammad Nazlan. Jadi bantu share ramai-ramai, dan ingat, dalam mana-mana isu jangan buat tafsiran bila masuk babak perundangan lah. Kalau nak cerita pelik macam saya cerita, saya syaki ada unsur ada tuduhan terhadap Muhammad Nazlan terancang, ya, saya syaki ini berniat jahat. Itu tak apa, anda beri hujah-hujah, ya, pelik, ya, macam mana maklumat disalur luar negara tapi bila masuk babak perundangan, kita jangan buat tafsiran sendiri, dan daripada rujuk ahli politik lebih baik rujuk peguam, ya. Okey, saya rasa setakat itu saja. Cuma saya nak beritahu, dengan apa yang telah berlaku melibatkan SPRM Azam Baki dulu ini, credibility SPRM sudah tercalar teruk, dan saya lihat di luar sana keyakinan rakyat terhadap sistem, terhadap rule of law di sini, ya, ataupun komitmen pihak-pihak berkaitan untuk menegakkan rule of law ni, keyakinan orang ramai sudah makin pudar. Okey, so ini adalah salah satu lagi sebab mengapa kita perlu perubahan dalam pentadbiran negara, ya, secepat mungkin, dan yang seeloknya diadakan darurat politik. Okey, jadi sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.